الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat kita hadir ke salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita manfaatkan masa di bulan Ramadan untuk kita mengambil tafsiran daripada ayat-ayat yang surah yang pendek, yang mana kita mulakan pembelajaran kita surah-surah pendek ini dengan surah Al-Qadar. Pagi ini kita akan membuat pengenalan sedikit latar belakang surah Al-Qadar, namun kita mulakan dengan membaca keseluruhan ayat surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, kita kenalan dengan surah Al-Qadar. Surah ini adalah surah yang ke-97, terletak di dalam susunan Al-Quran. Surah sebelumnya adalah surah Al-Alaq, surah yang ke-96, dan selepas surah Al-Qadar adanya surah Al-Bayyinah. Ini bermakna surah Al-Qadar berada di tengah-tengah antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Bayyinah. Dikatakan surah Al-Qadar ini Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah pada surah yang ke-25, tetapi disusun surah yang ke-97. Dia ada perbezaan antara tertib turun dengan tertib susun. Surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah adalah pengertian bagi mana-mana surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah, dia panggil Makkiyah. Sekalipun ayat itu tidak turun di Mekah, kalau ia belum lagi hijrah, tetap dipanggil Makkiyah. Ayatnya ada 5. Saya yakin semua tuan-tuan perempuan ni adalah hafiz ya. Tuan-tuan ni hafiz kan? Surah Al-Qadar lah macam saya. Okey, jumlah perkataan dia ada 30. Kenapa saya nak tekankan 30? InsyaAllah waktu kita bincang tentang malam Al-Qadar, ada salah satu sudut para ulama mengira jumlah patah perkataan dalam surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar 30 ayat. Adakah ia ada persamaan dengan 30 hari? Jawapan tu kena ikut sehingga perbincangan malam Al-Qadar. Juzuk yang ke-30, alhamdulillah nak khatam dah kita Quran, dah juzuk 30 lah. Baru pertama Ramadan. Okey, kemudian jumlah muka surat dia satu saja. Okey, kita teruskan dengan penamaan surah. Okey, surah ini kenapa dia panggil Al-Qadar? Tidak dipanggil surah Ar-Ruh ke? Sebab dalam tu ada sebut tentang Ar-Ruh. Kenapa surah tu tak dinamakan malaikat? Maka kata para ulama, surah ini dinamakan Al-Qadar kerana terdapat kalimah Al-Qadar yang diulang-ulang oleh Allah dalam surah ini. Dan tak ada tempat lain, dalam surah lain Allah sebut tentang kalimah Al-Qadar.
berkenaan dengan malam Al-Qadar, sebab itu dia menjadi nama bagi surah ini adalah surah Al-Qadar. Ada 3 kali ya. Ayat yang pertama Al-Qadar, ayat yang kedua Al-Qadar, ayat yang ketiga pun ada perkataan Al-Qadar. Kenapa Allah ulang sebanyak 3 kali? Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ini juga salah satu sudut para ulama mencari bila berlaku malam Al-Qadar. Nanti kita akan kupas tentang malam Al-Qadar. Baik, tuan-tuan, tujuan suratul Qadar untuk apa? Saya yakin tuan-tuan pun sedia maklum, surah Al-Qadar ini Allah turunkan adalah untuk menjelaskan keagungan, kemuliaan malam Al-Qadar. Dengan diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi apa pula tema bagi suratul Qadar adalah kelebihan malam Al-Qadar. Okay, hari pertama lagi kita dah cari malam Al-Qadar supaya kita bersedia untuk sampai kepada malam itu. Nak jumpa malam tu, kita dah kena tahu dah macam mana nak cari dia, apa persiapan dia. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama, keterangan dan tafsiran ayat. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terjemahan ayat, inna sesungguhnya kami. Allah menggunakan ganti nama dia kami. Anzalnahu telah menurunkannya. Hu adalah terjemahan kepadanya. Nya tu apa? Kita pun tahu nya dekat situ merujuk kepada Quran. Tapi kenapa Allah tak sebut terang terus ayat dia Quran? Kenapa Allah gantikan Quran itu dengan ganti namanya? Kita akan kupas. Kemudian fi, iaitu pada, lailati, malam. Dan malam itu sifat dia apa? Al-Qadar. Jadi kita akan kupas nanti malam tu bila dikatakan malam dan apa itu makna Al-Qadar. Kita akan kupas insya-Allah pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi ayat yang pertama ini Allah memberitahu kepada kita, jelas dan terang kepada kita bahawa Allah menegaskan dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okey. Ayat ni sebenarnya ada ayat lain yang Allah ceritakan bunyinya hampir sama dengan ayat 1 Al-Qadar, tapi belakang dia sikit ada beza, iaitu surah Ad-Dukhan. Tengok ayat nombor 3. Surah nombor 44 Ad-Dukhan, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dia ada beza sikit. Kalau yang tadi Al-Qadar ni mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat. Jadi kita dapat, kalau kita kombinasi ayat pertama Al-Qadar dengan ayat ketiga surah Ad-Dukhan, kita gabungkan dia, maka kita dapat satu jawapan. Malam Al-Qadar itu adalah malam mubarakah, malam yang Allah berkati. Okay, tuan-tuan jelas suara saya saya serak sikit. Kalau rock ni, lagu rock ni dia hebat suara macam ni. Tapi Ramadan tak boleh lagu rock. Okey, tuan-tuan, kita nak bincangkan. Dalam ayat pertama ni, Allah kata dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Isunya adalah, macam mana nak faham turun Quran tu? Dalam kalender kita, bila nuzul Quran? 17 Ramadan. Maknanya 17 Ramadan kot nuzul Quran. Malam Al-Qadar. Sebab 17 nuzul
Quran Allah beritahu suratul Qadar, Allah turunkan Al-Quran pada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca kembali ayat yang pertama suratul Qadar. Kemudian kita akan membincangkan lagi beberapa maklumat berkenaan dengan penurunan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay, terjemahan ayat inna sesungguhnya. Apabila Allah menggunakan inna, bermaksud Allah membuat penegasan. Anzalnahu, kami telah menurunkannya, merujuk kepada Al-Quran. Telah kita terangkan pada hari yang sebelumnya, kenapa tidak disebutkan Al-Quran secara jelas. Pada Lailatul Malam Al-Qadar, iaitu Al-Qadar. Okay, dalam ayat ini Allah menggunakan ganti nama kami. Okay, kita telah meyakini Allah itu adalah Ahadun. Allah tu Esa Maha Tunggal. Tapi kenapa Allah menggunakan kami adalah kerana Allah nak menunjukkan keagungan dirinya. Jadi kalau guna kami adalah sebagai bentuk ta'zim, untuk pengagungan. Kerana Allah itu dia adalah Maha Agung, tidak ada yang melebihi keagungannya. Tetapi dalam Quran kadang-kadang Allah guna aku. Kalau Allah guna kalimah aku adalah untuk menunjukkan keesaannya. Kalau Allah guna kami adalah untuk menunjukkan keagungan dirinya. Sebab itu para ulama mengatakan Al-Quran ini dia mulia. Kita boleh lihat daripada 3 sudut. Sudut yang pertama, Allah sandarkan Quran itu kepada dirinya. Allah sebut kami, tak dikongsi dengan sesiapa pun. Kalau kami itu menunjukkan Allah itu Maha Agung, jadi kalau Allah kata kami telah menurunkannya, maknanya agungnya Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran ini agung yang kedua, telah kita sebut pada hari yang sebelumnya, kerana kemasyhuran Al-Quran ini, maka tak perlu disebut kalimah Al-Quran itu. Dan yang ketiga, Al-Quran ini dia mulia kerana Allah turunkan ia pada bulan manusia berpuasa, iaitu bulan Ramadan. Okay, penurunan Al-Quran telah kita sebut pada hari yang sebelumnya. Ayat yang pertama suratul Qadar adalah ayat yang berkenaan dengan penurunan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun ke langit dunia. Okay. Al-Quran ini ketika mana Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz sampai kepada langit dunia itu, Allah jaga betul-betul daripada syaitan di kalangan jin. Jadi ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah jaga daripada syaitan ini, kita boleh rujuk antaranya adalah dalam surah Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 210 hingga 212, muka surat 376. Ayat ini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tanazzalat bihi syayatin. Al-Quran ni tidak sekali-kali dibawa turun oleh malaikat, oleh syaitan. Allah tak bagi. Sebab syaitan ini dia telah kafir. Dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia telah direjam oleh Allah sampai hari kiamat. Dijauhkan daripada sebarang kebaikan. Jadi yang layak, yang bawa Al-Quran ini, melainkan adalah malaikat. Terutama malaikat Jibril. Dan Allah kata lagi, وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Dan tak layak bagi syaitan-syaitan itu buat sedemikian, dan mereka juga takkan dapat buat, kata Allah.
innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu. Allah jaga Quran tu. Daripada Lauh Mahfuz turun sekaligus dekat Baitul Izzah pada malam Al-Qadar. Lepas tu macam mana pula ketika dia turun sedikit-sedikit kepada Nabi SAW tu? Adakah Allah juga menjaganya? Jawapannya adalah iya. Sepanjang Allah turunkan tu, selama 13 tahun dekat Mekah, kemudian Allah turun 10 tahun dekat Madinah tu, maka Al-Quran itu Allah halang daripada didengar oleh para syaitan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau tuan-tuan masih ingat lagi, waktu kita bincang dalam suratul Mulk, ni surah yang 2 tahun lepas tak silap saya, kita pernah bincang pada salah satu penciptaan bintang. Tengok balik ayat yang kelima tu, surah Al-Mulk. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kan Allah kata bintang ni Allah jadikan dia untuk hias langit. Tapi dalam masa sama bintang ini Allah jadikan sebagai rejaman kepada syaitan. Kenapa nak rejam syaitan tu? Baik, mari kita baca hadis ni. Hadis ni pun sebenarnya dah ada dah dekat nota surah Al-Mulk. Nanti kita tengok balik kat mana nota surah Al-Mulk, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jangan naik ke langit cukup. Okey. Hadis ini saya ulang kembali kerana kita nak tunjuk kemuliaan Quran tu. Hebatnya Quran ini, maka Nabi cerita dalam hadis riwayat Bukhari ni, Allah Ta'ala ni apabila dia tetapkan suatu urusan di langit, maka para malaikat akan pukulkan sayap-sayap mereka sebagai tunduk terhadap firman Allah seperti bunyi rantai di atas batu yang licin. Allah Ta'ala ni kalau dia nak jalankan, dia nak buat sesuatu perkara, terutama melibatkan anak Adam ni, maka tentu urusan itu akan dijalankan oleh para malaikat. So Allah nak bagi tugas kepada malaikat ni, tanda malaikat tu setuju, dia akan pukul sayap-sayap mereka. Kemudian tak lama kemudian apabila para malaikat ni dah hilang takut, mereka mulalah duduk bersembang. Mereka duduk bertanya sesama para malaikat, apa yang Tuhan engkau ceritakan kepada engkau tu? Boleh faham Mereka bertanya, apa perintah Tuhan tu? Apa yang Allah perintahkan itu? Para malaikat jawab, oh, ia adalah perkara yang benar kerana dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Masa malaikat duduk cerita tu, lalu perkara itu didengari oleh pencuri dengar. Siapa pencuri dengar tu? Adalah para syaitan di kalangan jin. So dia buat apa maklumat yang dia dapat curi dengar tu? Jin tu, dia akan transfer, dia akan share. Kalau ada WhatsApp tu dia tekan share lah. So dia pass sampailah kepada jin yang berada di bawah. Dan yang kat bawah tu pula dia sampaikan pula kepada lidah tukang sihir ataupun dukun. Rupanya dekat bumi ni, dukun, pawang, tukang sihir tunggu-tunggu tentang perkara-perkara yang daripada langit tu. Nabi kata kadang-kadang sebelum sempat dia kongsi, tahi bintang tu telah dilemparkan kepada mereka. Dan kadang-kadang kata Nabi SAW, belum sempat tahi bintang tu kena, dah sampai dah maklumat itu kepada jin-jin yang lain, sampai kepada orang ini yang di bawah. Lepas tu jin tu pun dia dengar satu benda, dia tambah lagi 100 penipuan kepada tukang dukun tu. Jadi mana? Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Quran, yang manusia yang mereka tunggu maklumat daripada jin itu, kita kena tengok dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 223. Ayat ni Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin. Nak tak aku ceritakan kepada kamu siapa para syaitan itu selalu turun? Allah kata, tanazzalu ala kulli affakin athim.
Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah pagi ini kita dapat menyambung kembali tadabbur ringkas surah Al-Qadar. InsyaAllah kita akan melanjutkan keterangan bagi ayat yang ketiga suratul Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatun iaitu malam, Al-Qadar, Al-Qadar khairun lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Okay, ayat ini membawa maksud, kata Al-Imam Ibnu Katsir, para ulama menyebutkan maksud lebih baik itu ialah mana-mana amal soleh yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada amal saleh yang kita lakukan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Al-Qadar. Maknanya kalau malam ini kita buat amal saleh, baca Quran, salat malam, ia tak sama kalau adanya malam Al-Qadar. Okay. Ayat ketiga ni kita sudah menemukan kali ketiga penyebutan Lailatul Qadar. Okay, ambil maklum 3 kali, nanti kita akan kupas tajuk bila berlaku malam Al-Qadar. Okay. Kita lihat terlebih dahulu apa itu malam Al-Qadar sebenar-benarnya. Okay. Malam Al-Qadar setelah digabung semua ayat berkenaan dengan Al-Qadar, maka dapat disimpulkan malam Al-Qadar itu sebenarnya ada 5 sifat, 5 ciri malam Al-Qadar. Pagi ini kita akan cuba dapatkan 2 ciri yang awal, iaitu malam Al-Qadar adalah malam yang agung. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh keberkatan. Okay. Ciri yang pertama, malam tu adalah malam yang agung. Kenapa kita kata malam Al-Qadar adalah malam yang agung? Okey, caranya begini. Dalam Al-Quran, kita akan menemukan Allah pernah menggunakan perkataan Al-Qadar. Bukan hanya dalam surah Al-Qadar. Contoh, dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 91, Allah mengulangi 2 kali perkataan qadar. Allah berfirman, saya ambil yang hujung ayatnya, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Kita jumpa 2 kali perkataan qadar kat situ. Okay, apa maksud konteks ayat itu? Mereka iaitu orang Yahudi, وَمَا قَدَرُ, mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan qadrihi, pengagungan yang sebenarnya. Jadi penggunaan perkataan qadar di dalam Quran, satu membawa maksud pengagungan. Jadi apabila bincang apa itu malam Al-Qadar, maknanya malam yang sangat agung. Apa bukti malam itu adalah malam yang sangat agung? Kita gunakan 3 ayat pertama suratul Qadar sebagai bukti malam itu adalah malam yang agung. Okey, bukti pertama, malam itu Allah turunkan Al-Quran. Ni kita dah kupas dah. Ya, Allah turunkan Quran daripada Laul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu bukti nombor 1, malam tu agung. Sebab turunnya Al-Quran sekaligus. Bukti malam itu agung. Malam itu Allah agungkan dia dengan Allah bertanya.
bentuk pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kita telah kupas sebelum ini apabila Allah menggunakan metodologi bertanya. Allah bertanya, pendekatan bertanya, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengagungkan apa yang dia tanya. Dan bukti yang ketiga, malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, itu ciri pertama. Ciri kedua, malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Apa dalil kita kata malam itu adalah malam yang berkat? Okay, kita dah sebut pada permulaan kupasan suratul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, ayat nombor 3, kita menemukan ayat yang serupa macam ayat pertama suratul Qadar. Tapi ada beza selepas Lailatin tu. Ingat lagi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang berkat. Mubarakah, yang Allah berkati. Jadi berdasarkan ayat nombor 3 surah Ad-Dukhan adalah ayat yang sama menyebutkan tentang ayat yang pertama suratul Qadar, maka para ulama menggunakan ayat ini untuk melengkapkan apa itu malam Al-Qadar. Adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Malam tu bila? Kita dah sebut sebelum ini, dia bermula daripada tenggelamnya matahari sehingga sebelum terbitnya fajar. Spesifik malamnya, insya-Allah kita akan bincangkan pada hari yang berikutnya. Kita terus kepada ayat yang keempat. Jadi untuk ciri malam Al-Qadar yang nombor 3, 4 dan 5, insya-Allah kita akan sebutkan selepas ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Okey, moga-moga jelas apa itu malam Al-Qadar. Okey, kita terus kepada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dah putus suara dah. Okey, tanazzal maksudnya adalah turunnya para malaikat. Ingat, tempat tinggal malaikat adalah di langit. So malam yang penuh berkat tu, malam yang sangat agung itu akan turun. Tanazzal ni dia turun rombongan by rombongan, group by group dia turun. Dia akan turun, siapa yang turun? Malaikah. Para malaikat. Bukan satu malaikat, tapi ramai malaikat akan turun. Okay. Mereka turun ke mana? Mereka turun ke bumi. Okay. Siapa lagi turun? War-ruh. Ruh dekat situ bukan ruh orang yang meninggal. Jangan dengar ruh je, ruh orang meninggal. Ruh dekat situ adalah merujuk kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril pun akan turun. Okay. Fiha, pada malam itu, mereka turun, siapa yang suruh turun? Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Maknanya malaikat ni dia tak boleh turun daripada langit ke bumi melainkan setelah Allah izinkan. Sebab ada malaikat dia Allah tak suruh dia turun, dia takkan turun. Jadi pada malam itu turun ramai malaikat termasuk dengan Jibril. Mereka turun buat apa? Min kulli amr, untuk mengaturkan segala urusan. Amr tu urusan. Urusan apa? Apa yang ada dekat bumi ni pada malam tu sehingga Allah minta pada mereka supaya turun ramai-ramai. Untuk apa? Ini yang kita akan bincangkan pada malam Al-Qadar itu. Okey, ar-ruh dekat situ kita sebut namanya adalah malaikat.
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kena ambil sedikit maklumat